Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustaz Muhyiddin daripada Labat Travel and Tours. InsyaAllah memberi bimbingan kepada anda bagaimana untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita umrah mabrurah, umrah yang diterima, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur sama juga dengan umrah yang mabrurah itu tidak ada balasan yang lebih baik melainkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan step by step, satu persatu, langkah demi langkah bagaimana kita nak menunaikan ibadah umrah. Baik, tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, kita dah faham dalam kita menunaikan ibadah umrah ada perkara yang wajib, ada perkara yang pertama, ada perkara yang rukun, ada perkara yang wajib dan ada perkara yang sunat. Jadi kita tengok satu persatu bagaimana kita tunaikan ibadah umrah. Baik, tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menunaikan ibadah umrah, step yang pertama ialah kita kena pilih ataupun kita pergi mana-mana travel agency untuk kita memilih package umrah. Kerana apa? Kerana ibadah umrah ini dia bukan satu perjalanan yang perlu diurus. Sama diurus dengan sendiri ataupun oleh orang lain. Tapi biasanya lah dalam rangkaian ibadah umrah, saya cadangkan pada tuan-tuan puan-puan, carilah agensi yang boleh mengurus perjalanan anda supaya anda tenang, senang dan mudah untuk menunaikan ibadah umrah. Lepas tu pilihlah mana travel agency yang tuan-tuan, puan-puan rasa sesuai dengan anda. Cuma yang penting bila nak pilih travel agency, yang pertama mestilah travel yang sah dan boleh mengurus perjalanan anda. Dengan kita lihat syarikat tersebut, tengok dia ada lesen ke tidak, berdaftar ataupun tidak. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahawasanya usaha kita ataupun apa yang kita beli, pakej yang kita langgan daripada syarikat ini benar-benar wujud dan kita boleh sampai dan menyempurnakan ibadah umrah. Banyak perkara. Yang pertama, lesen. Yang kedua, dia berlesen dengan Kementerian Pelancongan, dan sekarang ni ada tambah lagi syarikat travel agency ini ada tak mempunyai lesen untuk menguruskan ibadah umrah. Kemudian kita pilihlah harga yang bagaimana, sebab harga package itu akan menentukan servis yang akan diperolehi. Contohnya tuan-tuan puan-puan, kalau harganya agak rendah, biasanya hotel tu agak jauh sedikit. Jadi kalau lebih sedikit tinggi harganya, mungkin hotelnya itu lebih dekat. Jadi sangat penting tuan-tuan puan-puan bila nak membeli ataupun nak dapatkan package umrah ni, kena tanya satu persatu. Dengan harga package ni apa yang dia dapat. Terkadang harga sangat rendah, jadi memang betul boleh tak boleh bagi, tapi kita kena tanyalah dia betul-betul dia apa yang dia dapat, mana yang masuk tak termasuk. Kita tak mau nanti bila kita dah beli package sampai sana tiba-tiba kita mengeluh, kita marah, kita rasa kita tertipu, sedangkan sebenarnya jemaah sendiri yang boleh tentukan. Kita tanya betul-betul. Dan kalau memang sangat penting bila tuan-tuan puan-puan membeli pakej umrah, pastikan ada surat tawaran, ada resit pembayaran, apa term and conditionnya, supaya kita jelas apa yang kita perolehi. Jadi bila dah sampai, kita dah selesai semua pakej umrah, sampai tarikh yang kita nak pergi, maka tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala kena bersiap sedia daripada rumah dengan kita memakai pakaian ihram. Ini kalau yang pergi masuk Mekah dulu. Tapi kalau yang pergi masuk Madinah dulu, tak perlulah pakai pakaian ihram dulu kan. Dia boleh pakai pakaian biasa nanti daripada Madinah. Bila nak pergi ke Mekah, barulah dia bersiap dengan pakaian ihram. Selepas kita pakai pakaian ihram, kita disunatkan solat sunat ihram. Jadi sebelum kita pakai ihram tu, kita disunatkan mandi. Terlepas tadi, yang pertama sekali kita mandi. Lepas mandi kita pakai pakaian ihram. Lepas pakai pakaian ihram, bagi yang lelaki, kalau perempuan tu pakaian biasalah. Dia dah sempurna pakaian, maka kita solat sunat ihram. Biasanya di mana kita boleh solat sunat ihram? Kalau kita pakai pakaian ihram itu di rumah, selepas kita pakai pakaian ihram itu, maka selepas itu kita solat sunat ihram. Kalau kita pakai di airport contohnya, kat rumah kita tak pakai lagi sampai dekat
airport, di lapangan terbang. Sebab kebiasaannya kita sarankan kepada jemaah yang masuk ke Mekah dulu ni untuk dia pakai kain ihram di kapal terbang, di airport sebelum naik kapal terbang. Tak boleh ke naik pakai dalam kapal terbang? Boleh, tetapi memang sangat tidak digalakkan kerana tempat yang sempit. Keadaan yang tidak sesuai. Terkadang keadaan kapal terbang yang tidak stabil, sukar untuk kita memakai pakaian ihram, maka pakailah di airport ataupun di rumah sebelum kita menaiki pesawat bagi penerbangan yang memasuki Jeddah terlebih dahulu. Baik, tu persiapan sebelum kita terbang. Jadi bila kita dah terbang, nak sampai ke Mekah, maka kita perlu niat. Kita perlu niat ihram. Itu flow dia. Lepas niat ihram, di mana kita nak niat, iaitu di miqat yang ditetapkan. Saya kata tadi, kalau kita naik kapal terbang terus masuk Jeddah, kita akan berniat di Qarnul Manazil. Tapi kalau kita pergi ke Madinah dulu, maka kita akan berniat miqatnya mana, iaitu Bi'rul Ali. Selepas kita niat ihram, maka kita disunatkan bertalbiyah. Apa dia talbiyah? Talbiyah ni kita mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini namanya lafaz talbiyah. Kita disunatkan memperbanyakkan membaca talbiyah. Di dalam kapal terbang biasanya tengok keadaan lah. Kalau kapal charter biasanya tak ada masalah, adalah mutawif akan bimbing untuk bertalbiyah. Tapi kalau kapal terbang yang bercampur dengan orang lain, kita bacalah sendiri sekadar yang kita dengar. Bila kita dah niat ihram, maka secara langsung kita telah terikat dengan pantang larang ihram yang 13. Jadi kita ni jaga-jagalah, jangan sampai kita melanggar pantang larang ihram. Itulah perjalanan daripada Malaysia ke Jeddah atau ke Mekah, ataupun daripada Madinah ke Mekah. Itu flow yang kedua semasa kita nak tunaikan umrah tadi, yang kita sampai ke checkpoint yang pertama, iaitu di miqat. Baik, semasa kita menunaikan ibadah umrah, bila kita dah sampai ke Mekah. Jadi bila sampai di Mekah, apa yang perlu kita nak buat? Yang pertama sekali ialah kita menunaikan tawaf. Tawaf itu maksudnya ialah kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Jadi biasa kita akan dibimbing oleh mutawif untuk kita menunaikan ibadah tawaf ini. Jadi tawaf ni insyaAllah kita akan detailkan bila kita bincang bab tawaf. Saya nak terangkan flow-nya saja. Selepas kita selesai tawaf 7 kali, maka kita akan berpindah daripada kawasan tawaf menuju ke tempat sa'i. Kalau tempat tawaf dalam bahasa Arab panggil mataf. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau kat Mekah nanti dia ada tulisan Arab mataf. Mataf tu maksudnya ialah tempat untuk kita menunaikan tawaf ataupun dataran tawaf. Selepas selesai tawaf, kita akan pergi ke Mas'a. Mas'a ini maksudnya ialah tempat sa'i. Jadi tempat sa'i ialah satu kawasan khas, satu lorong yang disediakan, yang telah memang ditentukan tempatnya di antara Safa dan Marwah. Jadi kita menaikkan rukun umrah yang ketiga, iaitu kita sa'i di antara Safa dan Marwah. Tuan-tuan ingat lagi kan, rukun umrah yang pertama niat, yang kedua kita tawaf, yang ketiga kita sa'i. Jadi sa'i itu di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali itu bagaimana? 7 kali maksudnya daripada Safa Marwah sekali. Kemudian Marwah Safa kali yang kedua. Kemudian Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa yang keempat. Hinggalah akhirnya dia akan berakhir di Marwah, iaitu yang ketujuh. Selesai saja kita menunaikan sa'i, maka step seterusnya ialah kita menunaikan apa dia? Kita melakukan tahallul. Orang kata kita bertahallul. Bertahallul saya dah terangkan sebelum ini. Konsep tahallul itu ialah kita melepaskan diri kita daripada ikatan pantang larang ihram. Caranya ialah kita dengan bergunting ataupun bercukur. Jadi bagi lelaki disunatkan untuk bercukur, dan manakala bagi perempuan disunatkan untuk bergunting sahaja. Jadi kita boleh buat di tempat sa'i. Kalau ada ruang tu kita bertahlul di situ.
Kalau kat situ, kalau tempat di Marwah itu kita tak dapat nak melaksanakan ataupun melakukan tahallul, kita boleh tahallul di mana-mana saja. Tapi ingat, selama mana kita belum bertahallul, maka kita masih lagi terikat dengan pantang larang ihram. Kena jagalah 13 perkara yang perlu kita jaga semasa kita berihram. Baik, selesai saja tahallul, maka sempurnalah ibadah umrah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, merezekikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita umrah mabrurah, umrah yang diterima. Baik. Bila kita dah selesai menunaikan ibadah umrah, sama umrah pertama ke, kedua ke, ketiga ke, lepas tu kita nak balik. Ya, kita nak tinggalkan kota Mekah. Kita nak tinggal kota Mekah sama ada kita terus balik ke Malaysia ataupun ke Madinah. Maka sebelum kita meninggalkan kota Mekah, selepas kita menyempurnakan ibadah umrah, kita dikehendaki untuk melakukan tawaf wada. Apa dia tawaf wada? Tawaf wada ini maksudnya tawaf selamat tinggal. Perlu pakaian ihramnya? Tak perlu. Pakai pakaian biasa saja. Nak pakai jubah ke, nak pakai seluar ke, boleh. Sebab kita tidak terikat dengan pantang larang ihram. Dan tawaf inilah satu ibadah yang terasing daripada ibadah umrah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, tawaf wada ini hukumnya adalah wajib. Ya, perlu kita laksanakan. Jadi kalau kita tak tunaikan, adalah implikasi-implikasi lain yang akan terkait dengan tawaf wada kita, tetapi dia tidak memberikan kesan kepada ibadah umrah. Contohnya tuan-tuan puan-puan, kita dah sempurnakan ibadah umrah, kita balik kita lupa untuk tawaf wada, maka ibadah umrahnya sah. Tawaf wada itu hukum yang terasing, dia ada hukum-hukum yang berkaitan. Jadi itulah tuan-tuan puan-puan, sedikit perkongsian bagaimana cara kita menunaikan ibadah umrah step by step, bermula dengan kita mandi sunat, dan kita bersihkanlah perkara-perkara yang berkaitan tubuh kita ni, segala kekotoran, potong kuku, potong rambut, semuanya itu sunat. Kemudian kita mandi sunat, lepas mandi sunat kita pakai kain ihram, lepas pakai ihram kita solat sunat ihram. Itu sunat sebelum pergi. Bila kita dah pergi tengah perjalanan, kita kena berniat. Berniat tu rukun. Lepas berniat, niat itu di mana? Di miqat. Jadi niat di miqat itu hukumnya adalah wajib umrah. Sampai je ke Mekah, kita terus tunaikan tawaf 7 kali pusingan mengelilingi Kaabah. Selesai tawaf 7 kali, kita pergi menyempurnakan sa'i. Di mana? Di antara Safa dan Marwah 7 kali juga. Selepas sa'i, kita bertahallul sama ada dengan bergunting ataupun bercukur. Selepas selesai itu, maka sempurnalah ibadah umrah. Bila kita nak tinggalkan Mekah, jangan lupa untuk kita tawaf wada. Sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.